kasih Puan. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya terus ke butiran 4-0 IKMA. Sama juga seperti Yang Berhormat Sungai Besar tadi memaklumkan, saya ingin menyentuh mengenai Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia ataupun UKKM yang menjadi institusi pengajian tinggi pertama yang telah diluluskan tahun 2022, menawarkan pengajian daripada sehingga ke peringkat ijazah sarjana. Soalan yang saya nak kemukakan adalah berapakah courses ataupun program yang telah mendapat akreditasi daripada MQA, kerana ini sangat penting, dan berapakah jumlah pelajar sekarang ini mengikut bidang pengajian yang telah ditawarkan. Dan saya juga nak tanya pada pihak kementerian, apakah insentif yang dilaksanakan oleh pihak kementerian dalam menggalakkan lebih ramai pelajar menuntut di UKKM ini, sebab UKKM ni dikategorikan sebagai IPTS di Malaysia, dan kerana itulah saya nak tahu apakah fokus universiti ini, adakah lebih kepada undergraduate ataupun postgraduate dengan izin, dan adakah universiti ini nanti akan mengamalkan flexible education termasuk menggunakan pendekatan mendapatkan ijazah ataupun diploma menggunakan apel dan micro credential. Seterusnya ke butiran 4-0 skim latihan siswazah bersekali dengan butiran 00603 program keusahawanan. Setakat ini saya nak kementerian menyatakan apakah kerjasama yang telah kementerian laksanakan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi bagi mengoptimumkan penyertaan siswazah dalam bidang keusahawanan. Mungkin kementerian juga boleh kongsikan bentuk kerjasama antara kementerian dengan KPT dan universiti dalam usaha untuk meningkatkan kebolehpasaran dan mengurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah, dan dalam waktu yang sama boleh mengoptimumkan penyertaan siswazah dalam bidang keusahawanan. Memandangkan program ini sebelum ini pernah dilaksanakan, saya nak tahu berapa peratuskah kejayaan peserta di dalam program ini? Adakah hasil daripada setiap kali program itu dilaksanakan, ada dilaksanakan apa-apa kajian, analisa keberkesanan program ini? Kalau sekiranya ada, saya mohon supaya dikongsikan dapatan. Dan bagi setengah jurusan seperti mentadbiran perniagaan, kebiasaannya latihan industri akan dilaksanakan bagi menempatkan para siswazah di pelbagai syarikat. Jadinya adakah selepas ini kementerian akan bekerjasama, akan berdiskus ataupun membuat perbincangan dengan KPT di mana siswazah-siswazah yang menerima skim latihan siswazah dan program keusahawan ini boleh dikira sebagai latihan industri. At least ianya adalah boleh dijadikan sebagai satu galakan agar para siswazah menerima latihan keusahawanan secara serius. Seterusnya butiran 00601 dana pembangunan dan pembiayaan PKS. Dalam butiran ini terdapat peningkatan, jadinya saya nak bertanya pada pihak kementerian, berapakah perniagaan milikan wanita di negara ini yang merangkumi sebenarnya lebih daripada 20% adalah perniagaan wanita. Jadinya saya nak tanya pada pihak kementerian, apakah usaha-usaha dan pendekatan yang dibuat dalam meningkatkan lagi kadar penglibatan wanita dalam keusahawanan melalui kementerian ini sendiri. Dan saya nak bertanya juga, adakah terdapat engagement antara kementerian dengan NGO-NGO wanita yang terlibat dalam bidang keusahawanan, dan apakah perancangan kementerian dalam usaha untuk menghapuskan persepsi usahawan geran dan ketirisan geran, dan mungkin kementerian boleh membuat peralihan bantuan PKS daripada geran langsung kepada geran padanan. Ini sebagai contohnya. Dan seterusnya butiran 00603 program keusahawanan. Antara cabaran besar usahawan dan terutamanya usahawan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS ini adalah mereka perlu bersedia menghadapi cabaran pematuhan amalan alam sekitar, sosial, tadbir urus dalam ekosistem perniagaan. Jadinya saya nak bertanya pada pihak kementerian,
apakah kementerian ada memberikan fokus kepada program usahawan ke arah pematuhan ESG ini dan langkah mengadaptasi teknologi digital dalam perniagaan khususnya PMKS ini mampu mengatasi cabaran persaingan semakin sengit dalam landscape ekonomi semasa. Jadinya berapa banyakkah bentuk latihan yang dirangka untuk menambah pengetahuan peserta PMKS ini bila berhadapan dengan cabaran teknologi digital ini. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi.